Alhamdulillah kembali bersama waktu ni. Masih lagi saya Siti temankan anda sejenak menerusi slot suri dan bersama untuk segmen sulung suri bersama kembali Saban Rabu. Kembali untuk segmen Islam itu Indah bersama dengan tetamu yang tak asing lagi iaitu Profesor Dr. Muhaya binti Muhammad yang merupakan pakar bedah lasik di Prince Court Medical Center dan juga merangkap pengarah perkembangan peribadi dan profesional di ACMS. Dan kita bersama dengan Prof di talian ketika ini. Assalamualaikum Prof. Salam, Siti. Apa khabar Prof? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apapun Prof, dalam perjalanan nak menuju ke IKIN, harapnya selamat sampai. Tapi kita tak nak bazirkan masa. Kalau boleh sama mungkin nak ikut dengan Prof ni, nak kawal ilmu Prof ni. Okey Prof, bertepatan dengan sambutan Maulid Rasul yang kita sambut semalam. Dan bulan Rabiul Awal ini bulan untuk kita lebih lagi banyakkan selawat, lebih lagi kita mendalami apa jua sunnah yang ditinggalkan. Dan sekira apa yang dikatakan tadi relevan juga Prof ya, dan juga pendengar untuk kita kaitkan dengan tajuk kita, contoh kehidupan Prof. Jadi mungkin mukadimah dari Prof pada pagi ni, silakan. Terima kasih. Saya memang pilih tajuk ni Siti. Saya nak suruh semua orang Islam terutamanya untuk mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu contoh idola kita dalam kehidupan kita. Kita tahu kita hidup hari ini sebenarnya sedang mencari bekalan untuk akhirat yang akan kekal abadi. Dan contoh yang terbaik memang dah ada, dan saya menyeru pada diri saya juga, di mana kita kurang membaca buku-buku tentang hadis Nabi, tentang sirah Rasulullah, dan buku-buku untuk anak-anak kita daripada kecil semasa minda mereka sedang segar menerima apa yang baik. Kita banyak membaca buku-buku yang selalunya cerita-cerita mungkin seronok untuk kanak-kanak, tetapi sebenarnya dari segi pengisian akhlak, ya, akidah dan iman mereka, kalau kita banyakkan baca kisah sirah Rasulullah amat baik. Dan juga bagi wanita, kita wanita ni banyak baca buku macam-macam untuk jadi wanita yang baik. Apa kata kalau kita baca buku-buku kisah isteri-isteri Nabi dan wanita-wanita hebat dalam Islam. Itu saya menyeru pada diri saya sama Siti. Dan yang saya nak sebut ini ialah, apakah benda yang paling baik ibu bapa boleh beri pada anak-anak ialah contoh yang baik. Baru-baru ni Siti saya rasa terpanggil nak cakap juga, saya menghadiri majlis perkahwinan, dan bila saya melihat cara berpakaian pengantin dan cara adik-beradik dan sebagainya, saya masa tu saya terfikir cakap dengan suami saya, kenapa agaknya jadi macam ni? Kerana dari segi tingkah laku, pakaian dan sebagainya sangat-sangat tidak mengikut cara Islam. Dan saya perhatikan gaya ayah dia bercakap, kemudian walaupun mak mereka sudah tak ada di dunia ini lagi, tetapi saya fikir pada suami saya, apakah agaknya kenapa anak dia macam ni? Jadi mungkin kerana ibu ayah mereka memberi contoh yang mungkin tidak mengikut cara hidup Islam. Sebab itu bila anak mereka bila dah besar dan berkahwin, mungkin pasangan yang mereka pilih kalau tidak seperti mana yang ibu bapa hendak dan tidak ke arah Islam, kita jangan salahkan anak kita. Kerana kita sebenarnya membentuk mereka daripada tak ada apa-apa kepada seseorang yang berjaya dari segi dunia dan akhirat dalam hidup kita. Jadi bila saya tengok macam tu, jadi saya cakap dengan suami saya, nak sebut Kak Hakim hari ni, kalau boleh kita hari-harian ibu ni, kita fikir apakah contoh yang kita berikan kepada anak kita dari segi pemakanan kita, dari segi buku yang kita baca, dari segi TV yang kita tonton, dari segi kerohanian kita, dari segi hubungan kita dengan manusia lain, cara bercakap kita, adakah kita berbohong, kita memufat orang, kita menghargai jasa orang, dan segi keuangan kita belanjakan duit ke mana. Saya nak beri satu feedback di mana Timbalan Menteri Kesihatan kita, Datuk Rosnah, telah mengambil inisiatif untuk tidak membenarkan penjualan minuman berkarbonet di sekolah-sekolah. Saya sangat bergembira dengan apa yang disebut, di mana kita nak kalau boleh kantin sekolah kita menyediakan kantin sekolah kita menyediakan makanan yang sihat. Kita tak nak hanya hantar anak-anak untuk belajar saja dari segi minda, tetapi kita nak tentukan fizikal mereka juga dijaga. Ya, itu saya nak sebutkan. Okey, itu antara mukadimah dia tentang apa yang kita nak katakan pada pagi ini, bercakap tentang contoh kehidupan. Menarik sangat-sangat. Jadi anda mungkin boleh juga lontarkan pandangan anda kepada kami. Boleh call telefon kami seketika nanti, dan juga sementara ni boleh SMS dulu. Anda typekan IKIM, anda jarakkan dan hantar ke 39111, ataupun kita akan kongsikan di talian seketika nanti apabila Prof selamat tiba di konti.
Okey Prof, menyambung tentang apa yang Prof cakapkan tentang contoh kehidupan ya. Rata-rata di antara kita memang tahu sangat dah bahawa Rasulullah tu contoh yang terbaik. Jadi tapi dalam tahu-tahu tu tak ramai yang nak ikut. Jadi kita tak naklah bila sebut mengamalkan sunnah, mengamalkan apa yang ditinggalkan itu hanya tinggal retorik semata-mata. Apapun Prof, kita juga pendengar, kita akan rehat seketika. Kita akan sambung lagi lepas ini dan berinteraksi dengan Prof yang dah bersama sampai ke Koti. Alhamdulillah. Kembali selepas ini untuk anda. Teruskan setia bersama dengan kami di Pilihan Utama Anda. Alhamdulillah, kembali bersama waktu ini. Masih lagi kita bersama dengan Profesor Dr. Muhaya binti Muhammad. Kita bersambung tadi dari dalam talian terus ke konti, Prof. Apapun kita nak manfaatkan masa yang ada tu, seberapa banyak yang mungkin. Ya, betul, insya-Allah. Tak kira apa cara pun, dalam telefon kan di konti ke. Tidak apa yang tak boleh. Betul, yang penting nak ke tak nak je. Betul. Okey Prof, bercakap tentang topik kita pada hari ini, tajuknya contoh kehidupan. Tadi macam Prof dah bagi mukadimah dan kita pun masih lagi saya ingat bukan berakhir dengan semalam sambutan untuk kita membesarkan. Kalau boleh setiap masa dan ketika nak pula di bulan Rabiul Awal ini harus diperbanyakkan, dipergandakan lagi selawatnya. Kita sering sebut amalkan sunnah ya, jadikannya sebagai panduan, tapi macam saya katakan takut hanya tinggal retorik saja. Macam mana kita cakap tapi kita buat sekali? Tepat sekali. Sebenarnya bila kita sebut contoh ni Siti, kita fikirkan contohnya yang pertama ibu bapa, yang kedua adik-beradik, yang ketiga keluarga yang terdekat, yang keempat di tempat kerja, organisasi kita, ketua jabatan, beri contoh pada orang bawah dia, di bahagian kerajaan, di bahagian pejabat kerajaan, di mana-mana pun organisasi. Saya rasa kalau orang yang paling baik beri contoh ialah orang jadi ketua lah. Jadi kalau keluarga tu ketua keluarga, ayah, ibu dan sebagainya. Dan bercakap sebagai seorang yang dah dalam bidang lama, dari ketua jabatan, doktor dan sebagainya, saya rasa kita mesti menjadi contoh yang baik untuk mendapat pekerja di bawah kita yang baik. Jadi saya menyeru pada diri saya dan semua ketua jabatan, kalau nak suruh staf kita tu baik, kita baik dulu. Kalau nak suruh staf kita hormat kita, kita hormat dia dulu. Nak suruh staf hargai kita, kita hargai dia dulu. Jadi apa kita nak orang buat pada kita, kita buat dulu. Dan kalau orang ada sesuatu berlaku negatif pada kita, kita ambil tanggungjawab. Buang budaya menyalahkan orang. Nak tahu Siti, kadang kita saya kata kita jumpa orang tu, cakap dengan dia 5 minit dah tahu masa depan dia. Orang kata dahsyatnya. Sebenarnya cara percakapan seseorang tu, kita tahu dah cara pemikiran dia. Dan kita tahu cara pemikiran menentukan kehidupan seseorang. Saya nak ulang berapa kali kat IKIM ni. Cara pemikiran menentukan emosi, menentukan perkataan, menentukan tindakan, menentukan sikap, menentukan tabiat, menentukan personality, menentukan destinasi hidup kita dunia dan akhirat. Jadi kalau kita nak suruh orang tu cemerlang, maka orang atas jadi contoh pada orang yang bawah. Kepimpinan melalui teladan. Betul, tepat sangat. Kita tak ada retorik lagi. Orang sebut saja. Sekarang ni sebenarnya banyak, saya always cakap gini, manusia dua jenis. Satu lip service. Kalau cakap tu manis saja. Sebab tu kita berhati-hati dengan orang terlalu manis percakapannya. Kalah madu. Kalah madu. Lip service. Satu lagi kita nak action. So orang yang berjaya ialah orang yang ambil tindakan. Sebab itu kita apa-apa jangan cakap banyak. Mesti buat dulu. Buat dulu. Setuju sangat. Ni kita pun dah ada soalan ni. Ramai ni nak tanya pada Prof ni. Antaranya Ruziana di SMS. Kalau anda nak tanyakan boleh manfaatkan waktu yang ada ni ya. Prof datang seminggu sekali dekat IKIM FM setakat hari ni. Okey, anda typekan IKIM, jarakkan, tanyakan soalan anda dan hantar ke 39111. Selain interaksi di talian 0362051500. Baik Prof, Ruziana tanya ni, Prof, macam mana saya nak berikan semangat untuk terus hidup bagi mereka yang sakit dalam membina keyakinan diri? Sebenarnya saya perhatikan punca utama seluruh masalah di dunia ialah keyakinan diri. Selalunya bila kita besarkan anak kita, kita tanya diri kita, adakah kita membina keyakinan diri anak-anak? Kita tanya berapa hari kita ni puji anak kita dengan keji anak kita. Sebenarnya kajian menunjukkan kanak-kanak daripada kecil sampai besar, mereka dengar perkataan tak boleh, jangan, negatif 9 kali ganda lebih pada yang positif. Kerana kononnya pemikiran zaman dulu, jangan puji sangat nanti naik muka, jangan puji sangat, nama pun lebih nama buruk-buruk, takut nanti hantu kacau. Budaya tahlul dan dulu semua ada tu. Jadi untuk membina keyakinan diri, yang pertama sebelum kita nak bina keyakinan diri orang, kita bina keyakinan diri kita. Kerana kita tidak boleh beri apa yang kita tak ada.
Dan sebab tu saya kata slogan kita hari-hari ialah saya ingin sibuk memperbaiki diri saya dalam 5 aspek ini sampai saya tak ada masa nak nampak